وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hari ini selawat tafrijiyah nah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil raibu wa husnul khawatimi wa yustasqal غمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر ربي تمن بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد فيا عباد الله. Hai sekalian hamba-hamba Allah, sekalian sahabat-sahabat, ukhwah muslimah yang saya kasihi, yang Allah rahmati, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rindu. Seperti biasa, kita mulakan dengan kesyukuran kepada Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla Jalalah atas kesempurnaan Allah yang telah menyempurnakan kehidupan kita, kesehatan kita dan segala-galanya yang telah dipinjamkan kepada kita dengan penuh kesempurnaan. Tak pernah kita lupa untuk mengucapkan syukur atas segala pemberiannya. Dengan kenikmatan yang Allah beri pada kita, maka sehari lagi, pagi ni kita kembali berkuliah melalui alam maya, satu alam yang Allah Ta'ala ciptakan, satu gelombang yang Allah ciptakan yang tak nampak pada pandangan mata gelombang ni, tetapi dengan kebijaksanaan Allah Ta'ala menumpahkan kepada akal-akal manusia, maka terhasillah satu ruang, satu medan yang dinamakan dengan medan alam maya, melalui berbagai-bagai aplikasi Facebook, Google, YouTube, Zoom Meet, Teammate dan berbagai-bagai aplikasi yang disebut.
Dan Alhamdulillah, walaupun kita uh, saudara-saudara yang berada di luar sana, termasuklah yang berada di dalam sini, tak berapa nak bijak tak berapa nak bijak pandai berkenaan dengan internet, komputer dan sebagainya. Maka dengan musibah yang Allah Ta'ala bagi ni, kita jadi cerdik. Nah, yang mana maktuk-maktuk tak reti nak keh pun dah pandai keh dah. Yang tak ada Facebook, ada Facebook. Nah, yang tak ada smartphone, dah ada smartphone. Dulu duk pakai tiga-tiga sekupang. Dengan rahmat tu kata, sebenarnya musibah ni satu rahmat. Boleh juga jek-jek anak beli sat kat mak yang telefon macam ni. Anak-anak pun kesian. Tengok mak dia sunyi seorang di rumah. Tolong beli smartphone, share duit seorang sikit. Bagi dekat mak, beli phone. Alhamdulillah, satu rahmat tu. Tidak mak nak buat apa, mak bukan kerti buat apa. Ambil lah yang tiga-tiga sekupang yang mereka tak mahu dah tu. Lepas bagilah mak mereka guna. Tapi hari ni, jangan buat main Maktuk-maktuk sekarang ni dah pandai berselfie dan sebagainya. Alhamdulillah. Satu rahmat satu rahmat. Dan kita menggunakan rahmat Allah ini dengan sebaik mungkin. Yang ini dengan kita menjadikan dia sebagai satu ibadah. Untuk menjadikan dia sebagai satu ruang ibadah kita. Maka setiap hari kita cuba memenuhi di dalam alam maya kita ini dengan majlis-majlis ilmu, majlis tilawah Al-Quran, tadabbur Al-Quran, majlis belajar Al-Quran dan tajwid dan sebagainya. Macam-macam kita boleh gunakan dia ke arah kebaikan. Kita sebarkan, kita sharekan hadis-hadis sahih Nabi SAW. Kita sharekan kalimah-kalimah, mutiara-mutiara kata, petikan-petikan hadis. Itu adalah satu ibadah yang boleh kita jadikan sebagai satu saluran untuk kita lebarkan ilmu Allah ini ke seluruh alam. InsyaAllah. Dan Alhamdulillah hari ini kita akan sambung pengajian kita di dalam kitab Jauhar. Jauhar Al-Mahub. Hari ini kitab Rumi. Kitab Rumi muka surat 56. Hari ini kita akan sambung. Masih lagi pada menyatakan kelebihan iman. Iaitu kita masih lagi pada bab yang ke-6. Menceritakan tentang kelebihan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana sambungan kita ini dan kata jamaah daripada ulama. Betul InsyaAllah betul tanggal itu. Saya tanda minggu sebelum kita cuti raya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kata jamaah daripada ulama. Dan terlebih daripada mereka itu Imam Abi Hanifah. Iaitu Nu'man ibn Sabit. Bahawasanya iman itu tiada bertambah dan tiada kurang. Kerana bahawasanya ia nama bagi tasdik yang sampai sehingga-hingga jazam dan iz'an mengikut. Dan ini tiada tertawur padanya, bertambah dan kurang dan dibahas orang padanya. Itu yang kata kitab kuning ni. Kitab kuning ni kalau hang baca seorang-seorang, duk padanya, hingganya, sehingganya, pakailah. Tak kerti, tak faham apa. Maka kita berguru. Kita cari guru, kita cuba belajar, kita cuba muzakarah bersama-sama. Andai saya tersilap dan tersalah, mohon tegur. Beri teguran kepada saya. Okey, baik. Kita tengok. Dan kata jamaah daripada ulama. Kalau disebut kata jamaah daripada ulama, tulis saat di situ jumhur ulama. Sebahagian besar daripada pendapat ulama. Sebahagian daripada jumhur ulama mengatakan yang terlebih-lebih lagi di kalangan jumhur ulama ni, siapa dia? Imam Abi Hanifah. Iaitu nama sebenarnya Nu'man bin Sabit. Ataupun siapa dia Imam Abu Hanifah ni? Kita panggil Imam Hanafi. Dia sebenarnya dia bukan nama Hanafi pun. Imam Abu Hanifah ni dia bukan nama Hanafi pun.
Dia ada seorang. Dia ada semua 5 orang anak. Salah seorang daripada anak dia bernama Hanif. Salah seorang daripada anaknya bernama Hanif. Maka dia digelar sebagai Abu Hanif. Abu Hanif bapa kepada Hanif. Dan begitu juga Hanifah itu diberi gelaran kepada beliau kerana dia adalah seorang lelaki yang daripada usia muda beriman kepada Allah, cenderung kepada Allah di dalam ibadahnya, rajin beribadah wajib dan sunat tanpa henti. Maka ia dipanggil sebagai orang yang cenderung kepada agama. Hanif ini bermaksud dia cenderung ataupun terdorong. Sebab itu dia digelar dengan nama Hanif. Sedikit biodata dia, yang mana Imam Abu Hanifah ini adalah, kalau kata di antara 4 mazhab ini, beliau adalah imam yang pertama. Yang pertama Imam Hanafi, kedua Imam Maliki, ketiga Imam Syafi'i, keempat Imam Hambali ataupun Imam Ahmad ibnu Hanbal. Bermakna yang mazhab yang kita ikut ini, Imam Syafi'i adalah yang ketiga. Tapi kalau kata nak ukur dari segi usia lah, maka Imam Abu Hanifah imam yang paling tua. Kerana beliau di antara imam yang dapat bertemu dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dia sempat berguru di Madinah dengan siapa? Imam Anas bin Malik. Jadi Imam Abu Hanifah ini termasuk di kalangan ulama apa? Ulama salaf. Ulama salaf. Kerana beliau sempat bertemu dengan Anas bin Malik. Kan kita baca banyak hadis di dalam Syama'il, banyak hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Sebab Anas bin Malik ialah kanak-kanak yang daripada usia 6 tahun duduk dengan Nabi SAW sampai Nabi wafat. Sehingga mereka menggelarkan dia sebagai hamba kepada Rasulullah. Walhal dia lebih lebih ibarat anak kepada Rasulullah. Iaitu seorang manusia yang diberi keistimewaan berdampingan dengan Nabi pada tidur bangun Nabi, makan minum Nabi, pakai Nabi, mandi Nabi, beliau yang menguruskan. Jadi Imam Anas bin Malik ini adalah di antara sahabat Rasulullah yang paling alim. Dan Imam Abu Hanifah sempat bertemu dan berguru dengan beliau. Itu kata dia nombor 1. Imam Abu Hanifah ini seorang imam yang cerdik, akalnya mula menghafaz Al-Quran ketika mana dalam usia 7 tahun. Dan keistimewaan dia dilahirkan di kalangan ahli keluarga yang berdagang atau kita panggil berniaga. Jadi orang senang. Orang senang. Maka apabila dia selesai khatam 30 juzuk Al-Quran dalam usia 7 tahun, kita kata budak pintar lah. Budak pandai lah 7 tahun. Boleh menggapai 30 juzuk Al-Quran. Diulang-ulang agar tidak lupa pada setiap huruf, pada setiap baris, pada setiap berhenti, pada setiap waqaf wasalnya. Diulang-ulang. Tetapi oleh kerana dia lebih cenderung kepada perniagaan, dia pergi berniaga. Dalam dia berniaga tu, lidah dia tak pernah berhenti mengalunkan ayat-ayat Al-Quran yang telah pun ada terbuku dalam dada beliau. Hinggalah satu hari ketika mana dia sedang berniaga di satu pasar. Dia dilahirkan di Kufah, Iraq. Dia bila mana dia remaja, dia sempat lagi bertemu dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ketika tu Sayyidina Ali dah pun tua. Okey. Yang mana ketika dia sedang berniaga, datang seorang laki-laki tua kata kepada dia, nak niaga apa lagi, keluarga hang dah kaya. Maka aku nasihatkan kepada kamu sementara usia kamu masih remaja.
Arab kalau 23, 24 disebut remaja nah. Maka pergunakanlah akal kebijaksanaan kamu ini untuk menuntut ilmu. Dia pun ambil satu keputusan, dia tak mau meniaga dah. Sebab dah ada kaya dah. Ha? Kaya pun bukan kaya kentera mana. Boleh ada makan, ada minum, ada perbelanjaan sikit. Tak payah duk pulun dah. Maka apa yang perlu dicari adalah mencari ilmu. Dia pun menuntut ilmu. Nah, sehinggalah dia mengambil keputusan berjalan kaki. Nah, berjalan kaki menziarahi kota Mekah. Duduk di kota Mekah untuk tempoh beberapa lama. Berguru dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Kemudian dengan berguru dengan tabi'in. Dia di antara yang sempat bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Nah, kemudian dia pergi ke Madinah. Dia berguru dengan Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, habis dia selesai. Dan guru dia ni lebih daripada 100 orang. Tengok. Guru dia lebih daripada 100 orang. 100 orang. Kita berapa orang? Ya? Sebab tu dia pengalim. Dia sampai dia pesan kepada anak murid dia. Belajar ni tak semestinya dapat. Nah, belajar ni tak semestinya dapat. Kalau tak dapat, lagi belajar. Lagi tak dapat, lagi belajar. Biarlah kita pergi belajar. Kita pergi berguru. Balik main tak ada apa. Hampir belajar apa ni? Aku lena tadi ni. Okey. Esok belajar pula. Tanpa rasa putus asa. Terus belajar. Ha? Jangan ada rasa putus asa. Hingga kata dia kepada anak murid dia. Biarlah kamu mati di atas jalan kamu sedang menuntut ilmu. Kerana kematian kamu itu dianggap sebagai syahid. Sebab kamu istiqamah menuntut ilmu. Orang kata kat kita mengaji apalah bertahun dah tak cerdik-cerdik. Tak semestinya orang yang belajar itu cerdik. Ada hak yang lagi ngaji lagi tak cerdik pun ada. Ada yang punya belajar lama tapi tak boleh-boleh pun ada. Tak semestinya. Kita nak ambil satu jalan. Iaitu jalan Ibnu Sabil. Kita nak masuk jalan tu. Nak duduk dalam golongan yang disebut dengan nama Ibnu Sabil. Orang yang berada di atas jalan Allah. Walaupun kita bukan orang yang bawa senjata berperang di perbatasan menegakkan kalimah Allah. Menegakkan agama Islam. Mempertahankan tanah air daripada dicerobok oleh musuh-musuh negara dan sebagainya. Tetapi kita ambil juga satu jalan kita. Iaitu kita berada di atas satu jalan yang bernama Ibnu Sabil. Orang yang berada di atas jalan Allah. Macam mana? Dengan kita memilih jalan untuk belajar. Jadi inilah pilihan di atas kita. Pilihan ke atas kita. Maka kita belajar. Alhamdulillah tanpa cemut. Tanpa jemu. Fahamkah? Tak fahamkah? Itu kerja Allah. Minta doa saja yang awal-awal kita dah minta. Rabbi syrahli sadri. Wahai Tuhan aku, lapangkanlah, bukakanlah dadaku. Wa yassirli amri, permudahkanlah segala urusanku. Otak kadang beku, tak mau berjalan. Dengar orang cakap tapi boleh nganga dengar. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Sehingga al-maklumlah kita ni dalam kepala otak kita yang hanya sekepai ni. Macam-macam nak tumpang duduk. Tengah-tengah duduk mengapai. Doa-doa yang ustazah bagi pendek-pendek saja. Bukan banyak mana. Sekejap kita ingat. Ada orang tempah kek ni. Sekejap lagi nak kena pergi hantar kek dekat dia. Sekejap lagi resepi ni lupa. Sekejap lagi yang nak masak apa tengah. Boleh ke? Nak duduk dalam sekepai otak dengan macam-macam program dia. Itu yang menyebabkan kita selalu lupa. Tapi Alhamdulillah. Lupa kita, lupa orang menuntut ni lain. Lupa orang tak menuntut lain. Lupa orang menuntut ni, esok peringat lain. Tidak pun minggu depan orang peringat pula. Kemudian bulan depan orang peringat. Tahu-tahu kita belajar dah. Dah hafal dah, itu dapat dah. Tapi tinggal lama, terlupa diperingatkan. Lupa orang yang dalam menuntut ilmu satu ibadah. Sebab apa? Sebab dia teringat balik. Tapi lupa orang yang tak menuntut ni, lupa habis.
Ibarat macam pi tanam kucing mati. Orang tak pergi dah ziarah kubur lah. Nah, orang tinggal terus. Okey. Ini nak cerita pasal Nu'man yang disebutkan. Nu'man bin Sabit, itulah dia. Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, dia ada dua riwayat. Satu riwayat kata dia mati dalam penjara. Dia dipenjarakan di dalam pemerintahan Abbasiyah. Dia dipenjarakan kerana dia dilantik untuk menjadi hakim negara. Ataupun kita kata orang yang menghukum, yang memberi hukum. Ataupun dengan satu makna yang lebih tepat, dia lantik dia jadi ketua mufti, ketua ulama negara di Iraq. Dia mula-mula dia jadi sad. Tetapi dia tengok pemerintahan ketika itu menggunakan duit negara, wang negara ke arah peribadi. Dibelanjakan ke arah peribadi. Dia memberi satu teguran. Apabila wang negara ni adalah hasil daripada cukai rakyat yang dikutip kepada rakyat, kemudian menjadilah satu himpunan wang negara. Dan ketika itu disebut dengan nama Baitul Mal untuk kemaslahatan rakyat. Tetapi digunakan oleh pemerintah untuk kegunaan peribadi. Kemudian untuk majlis-majlis yang digunakan oleh sebagai ketua-ketua perintah, ambil duit tu juga. Jadi dia tak izinkan, dia bangkang. Ini duit rakyat, gunakan kemaslahatan rakyat dan pemimpin boleh ambil sekadar perlu. Contoh kita kata gaji sekadar yang perlu, jangan ambil lebih-lebih. Ni rakyat ambil gaji 500, pemimpin ambil gaji 50,000. Ada jurang perbezaan yang begitu ketara. Yang begitu ketara. Paksa orang bawahan suruh kerja kuat, banyak cukai yang tinggi. Sementara mereka bermaharajalela, meraihkan kekayaan tanpa perlu bekerja keras. Menghasilkan kekayaan yang berlipat kali ganda turun-temurun, sedangkan rakyat ada yang tak ada rumah dan sebagainya. Maka ini dibangkang keras oleh Imam Abu Hanifah bila pemimpin tak mau dengar cakap dia letak jawatan. Tak mau dia kata. Aku bagi nasihat, hangpa tak mau dengar, tak mau lah. Dia pun tinggalkan jawatan sebagai ketua mufti. Dah kita kelak fatwa orang tak mau dengar. Kemudian dia pun tak bebaskan dia macam tu saja. Selepas dia letak jawatan, dia pun tangkap, dia pun kurung dia di dalam penjara untuk tempoh beberapa lama. Setiap hari dia dicambuk. Dia dihukum sebat sebanyak 10 kali. Tiap-tiap hari masuk pi sebat dia 10 kali sebatan. Bukan pukulan yang sedikit. Hanya kerana dia tidak mahu terus-menerus menjadi ketua mufti negara. Dan akhirnya, ringkas cerita, beliau mati di dalam penjara kerana diberi racun di dalam minumannya. Tapi dia pun tak bagi secara sekaligus. Baliknya diberi sedikit demi sedikit. Dan pada satu riwayat kata dia mati di luar penjara. Wallahu'alam. Allah saja yang mengetahui kisah yang sebenar. Pada hari kematian Imam Abu Hanifah itu, saat kematiannya, dicabutnya roh daripada badan, daripada jasadnya, saat itu Allah Ta'ala lahirkan imam besar, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pada hari kewafatan Imam Abu Hanifah, lahirnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Allah ganti mai. Hampa padam satu bintang, aku ganti mai 1000 lagi bintang. Itulah Nu'man bin Sabit. Seorang kalau kata Nu'man bin Sabit ni siapa? Nu'man bin Sabit ni Imam Abu Hanifah lah. Imam Abu Hanifah ni siapa? Imam Abu Hanifah tu Imam Hanafi. Kita bila sebut Imam Hanafi ni, Imam Hanafi tak. Nu'man bin Sabit tak tahu. Nu'man bin Sabit pun dia. Abu Hanifah pun dia. Ibnu Hajar pun dia. Kalau sebut Imam Ibnu Hajar, dia juga. Allah. Ni antara kelebihannya. Okey. Saya nak cerita sikit lah. Sebab apa?
Sebab nak tahu, kita duduk sebut Imam Hanafi tapi kita tak tahu siapa dia. Kita disunatkan untuk mengenali peribadi ulama-ulama tersohor agar kita tak sesat dalam memilih jalan yang lurus di sisi Allah. Apa katanya? Dia kata, iman itu dia kata tiada bertambah dan tiada kurang. Itu pendapat dia. Pendapat dia, dia menekankan, mengatakan iman itu tak tambah dan tak kurang. Nah, yang mana dia kata kerana bahawasanya ia nama bagi tasdik. Nama bagi tasdik ini tahu nak? Tasdik di hati. Membenarkan di hati. Jikalau kita membenarkan, mentasdikkan di hati bahawasanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu dah iman, dia kata. Nah, kita mengaku dengan sebenar-benar pengakuan dalam hati kita bahawasanya tidak ada Tuhan yang layak disembah selain daripada Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah, maka itu adalah iman, kata Nu'man bin Sabit, kata Imam Abu Hanifah. Itu dah iman. Jadi dia tak tambah, dia tak kurang. Maka orang itu, kata Imam Abu Hanifah, sampai bila dia kata? Sampai sehingga jazam. Jazam ni apa maksud? Mati. Sampai mati. Orang itu dipanggil beriman. Maksud dia, kalau dia mati, dia disembahyangkan. Dia dikafankan. Dia dikebumikan di tanah perkuburan Islam. Sebab di dalam hati dia dah ada tasdik. Jangan tanya dia amal soleh ke, dia amal toleh ke, itu dia kata lain. Tapi iman tu dah ada. Orang itu dah beriman. Dengar orang kata dia tu buat maksiat banyak. Kawan ni buat maksiat banyak. Lakukan kejahatan begini. Dia tanya, dia Islam ke tidak? Dia Islam sebab kami pernah dengar dia mengucap kalimah syahadat. Baik, jikalau begitu dia iman. Dia ada iman. Dia ada iman. Jadi, dia wajib disembahyangkan, dikebumikan, dimandikan, diuruskan sebagai orang Islam dan ditanam di perkuburan orang Islam. Itulah yang maksudnya dia kata, dan tiada tatawur padanya, bertambah dan kurang dan dibahas orang padanya. Maksud dari tatawur, tidak ada perbalahan lagi padanya. Maka iman itu dah ada. Sebab tu bila kita tengok orang yang tak pernah bersembahyang, tak pernah sembahyang langsung, tapi Islam, sepanjang hayat dia, dia minum arak, dia kaki perempuan, dia kaki pukul, kaki judi, semua dia buat. Dia maksiat. Tetapi dia masih Islam atas tasdiknya, atas kalimah syahadahnya. Mati, orang pergi juga. Orang bagi mandi, orang sembahyang, orang tanah di kuburan Islam. Orang kata, oh dia tu jahat lebih daripada jin lagi. Tapi mati tetap dikebumikan di perkuburan Islam. Dengan sebab ini pendapat. Tak usah orang kata dia tak usah, dia mengucap je kalimah syahadah, sembahyang tak pernah. Semua jahat apa yang dia tahu, semua kejahatan dia buat. Adakah dia tak layak untuk dipanggil orang beriman? Dia masih layak sebab ada tasdik, ada syahadah dalam diri dia. Itu pendapat kepada Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Okey, baik. Kita tengok apa dia tasdik yang duk sebut. Tasdik ni apa? Agar kita lebih faham dengan maksud tasdik. Tasdik dia kata dengan bahawasanya tasdik itu beberapa martabat. Oh, rupanya tasdik ni ada martabat dia. Baik, kita cek tengok martabat kita, martabat nombor berapa ni? Yang pertama dia kata maka tasdik orang taklid. Tasdik orang taklid tiada seperti tasdik orang yang mengetahui dengan dalil. Okey. Ni kena kembali balik pelajaran 2-3 minggu yang lalu. Tasdik orang taklid. Kita baca dah awal-awal. Iman taklid. Apa iman taklid ni? Iman orang yang ikut saja. Hang kata beriman dengan Allah, aku kata berimanlah dengan Allah. Tapi aku tak tahu dia macam mana, aku tak tahu sifat dia macam mana, aku tak tahu asma' dia macam mana. Aku tak kenal pun dia. Hampa kata sembahyang, aku sembahyang. Tapi sembahyang aku dengan wuduknya yang tak betul, dengan auratnya yang tak tutup, dengan najisnya yang tak bersih, dengan mandi wajibnya yang tak tahu, dengan ayak yang boleh pakai, yang tak boleh pakai, apa pun dia tak tahu. Itu taklid. Dia ikut saja.
Nah, orang rokok, dia rokok. Dia tak tahu apa. Okey, itu taklid. Dan kata ulama, iman taklid ini adalah tidak sah, batal. Nah, sebab tak tahu apa, tetap beriman. Tak mau belajar. Nah, ada orang yang degil, yang tak mau nak belajar. Belajarlah, sekarang tak susah. Tu dalam rumah boleh belajar. Banyak saluran. Buka radio boleh dengar, buka TV boleh, ngadak boleh, tadabur, buka kitab sama-sama. Buka YouTube. Macam-macam medan ilmiah. Terlalu banyak hari ni. Dan dia kata tasdik orang taklid ni takkan sama dengan tasdik orang yang ada ilmu. Tak betul lah. Dia mengaku benar bahawasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Tapi dia tak tahu apa. Tanya, hang kenal tak Muhammad? Kenal dalam syahadah saja lah. Hang kenal tak peribadi dia anak siapa? Nah, dia lahir di mana? Dia tu siapa? Peribadi dia macam mana? Kenapa dia diutuskan? Apa pun dia tak tahu. Habis selama-lama ni, yang duk berharap setiap kali Rabiul Awal. Maulidur Rasul. Seronok dia kata tengok orang duk berjalan bawa sepanduk selawat. Tapi dia tak tahu apa yang dia kata. Ini dalam orang taklid. Dan taklid itu adalah batal iman dia. Takkan sama tasdik orang taklid dan tasdik orang berilmu. Yang kedua dia kata tasdik orang yang mengetahui dengan dalil. Yang ini orang yang belajar. Orang yang belajar. Tasdik orang yang belajar tak sama dengan tasdik orang yang muraqabah. Saya kita tengok apa dia muraqabah. Tasdik orang yang belajar takkan sama dengan tasdik orang yang muraqabah. Macam mana dia katakan tasdik orang belajar? Kita belajar tentang ilmu tauhid. Ilmu yang wajib awal-awal. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal dalam beragama, wajib kena kenal Allah. Macam mana nak kenal Allah? Kena kenal sifat Allah. Tu yang kita daripada kecil punya belajar sifat 20 tu. Belajar sungguh-sungguh. Wujud artinya ada. Mustahilnya tiada. Dalilnya baru sekalian alam. Mengapai? Ingat saya dulu kecil-kecil lagu tu lah. Masa dulu kita mengaji di kampung ni. Tok guru kampung dia duduklah di surau tu. Lepas-lepas sembahyang maghrib tu dia duduklah di satu cokok dinding tu. Budak-budak 5-6 tahun ni pergilah mengadap dengan dia mengadap duduk di depan dia tu. Dia kata, mari kita belajar sifat 20. Tak tahu apa dia kata sifat 20. Menggapai ni. Daripada wujud sampai mutakaliman. Hebat tu. Pera baca. Tapi satu apa pun aku tak tahu. Tak kata je lah. Kan budak-budak dulu ngapai cepat dapat. Kalau ni tak cerita lah berkarat. Kalau budak-budak ni habak kali tu 3 kali cuk dia masuk. Tapi apa pun dia tak tahu. Kemudian bila kita dah besar sikit, dah masuk akal kita belajar. Dia masuk sikit-sikit ilmu. Maka kita dipanggil iman ilmu. Iman orang yang ada ilmu, ada pengetahuan, tahu dalil, tahu tanda kewujudan Allah. Tapi tasdik kita berbeza dengan tasdik orang yang taklid. Kita tasdik benar-benar sebab kita kenal Allah. Kita kenal Allah, kita tahu dalil. Memadailah. Memadai. Kita tahu Asma'ul Husna. Ada berapa? Ada 99. Setiap nama-nama Allah kita tahu maksudnya. Kemudian itu dipanggil iman orang yang berilmu. Dan tasdik orang yang berilmu ini takkan sama dengan tasdik orang yang muraqabah. Siapa dia muraqabah ni? Okey. Muraqabah ni catiklah sikit. Ni kita belajar ilmu. Dalam ilmu jawhar ni, dia tauhid campur tasawuf sebab tu bahasa tinggi Walaupun kita ni orang yang tak berapa nak tinggi-tinggi, tapi bila kita jumpa satu-satu kalimah, kita cuba faham maksud dia. Muraqabah ni dia kata, keyakinan yang dimiliki oleh seseorang bahawa Allah Ta'ala sentiasa mengawasinya. Itu maksud muraqabah. Keyakinan yang dimiliki seseorang, keyakinan yang dimiliki seseorang bahawa Allah Ta'ala itu sentiasa mengawasinya. Itu ta'rif
Muraqabah. Muraqabah. Dia kira, dia dalam diri dia, orang yang muraqabah ni, dia ada ilmu. Bila dia ada ilmu, dia sentiasa takut nak melakukan sebarang jenis maksiat. Sebab dia yakin Allah duk tengok apa dia buat. Allah duk tengok dia buat. Sentiasa diawasi. Jadi, setiap perbuatan dia, perkataan dia, tingkah laku gerak-geri dia, dia tahu dia sedang diperhati. Maka ketika itu dia orang yang muraqab. Orang yang dekat dengan Allah. Dia rasa Allah sentiasa ada duk tengok dia. Merakam perbuatan dia, merakam perkataan dia. Jadi dia lebih berhati-hati. Macam kita, kalau kita duduk dalam rakaman, kita akan jaga pakaian, kita akan jaga tingkah laku, kita akan jaga perkataan, kita akan jaga akhlak nak bagi elok-elok. Sebab apa? Sebab kita sedang diperhati. Itu maksud muraqabah. Jaga ni ada orang duk tengok kan. Kita kan kalau naik kereta. Nah, sekarang macam musim PKP ni, kena jaga SOP. Duduk atas kereta, patutnya tak payah dah pakai mask tu. Tapi dia dalam kereta pun dia pakai. Bubuh tali pinggang kemah-kemah. Orang kata tak apa, tak ada orang blok. Oh, tak ada ke? Tak ada, tak apa. Tak payah pakai tali pinggang, tak bubuh. Tapi nampak di depan. Oi, tak lagi ada orang tengok. Terus kita boleh pakai, duduk elok-elok. Nah, kalau tengah duduk telefon pun, kita berhenti. Kan? Sebab apa? Sebab takut diperhatikan. Orang muraqabah ni, dia sentiasa ingat dalam diri dia, dia diperhatikan. Dia akan jaga pada setiap perbuatan dan perkataan dia. Itu orang muraqabah. Tinggi ni. Saya punya darjat tak sampai kami. Tak sampai. Level terlalu rendah. Nah, tu muraqabah. Okey. Darjat ketiga kita tengok. Kalau nombor 2 pun tak apa-apa nak lepas. Nombor 2 insya-Allah. Nombor 3 tak payah lepas. Dan tasdik muraqabah, ini tasdik ketiga. Tasdik muraqabah tidak seperti tasdik orang musyahadah. Kebenaran tasdik itu yang membenarkan di hati dengan ketiadaan Tuhan selain daripada Allah yang layak disembah dan Muhammad itu sebagai Rasulullah. Ikrar mereka itu, tasdik mereka itu tak sama dengan tasdik orang musyahadah. Bermakna ada satu darjat lagi tinggi daripada muraqabah. Bagi kita, kita rasa muraqabah tu dah begitu tinggi. Tapi ada satu lagi level. Musyahadah lagi tinggi. Apa dia pula musyahadah ni ya Allah? Okey. Tulis pula. Catat pula. Ini pentingnya kita belajar ilmu secara berguru. Kita ada nota catatan. Okey. Musyahadah ini iaitu orang yang terang pandangan mata hatinya. Siapa yang mampu tulis, tulislah. Apa maksud musyahadah? Musyahadah iaitu orang yang terang pandangan mata hatinya. Penyaksian jiwanya. Okey. Boleh pergi dulu saya kita terang. Terang pandangan mata hatinya, penyaksian jiwanya. Sehingga kan dia nampak Allah ada di hadapannya. Level tinggi ni. Level tertinggi. Dia nampak Allah ada di hadapannya. Okey. Yang ni kalau kata orang yang belajar, baru-baru nak mula belajar, pergi belajar terus ilmu musyahadah ni, tu yang duk jadi sesat tu. Dia tengok seseorang itu bergerak. Dia kata tu Allah berjalan. Hai, siapa kata Allah berjalan? Tu Allah ada tangan. Allah ada kaki. Kenapa kata macam tu? Baik, itu yang kata pandangan mata hatinya. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan, boleh berjalan tak orang tu? Tak boleh jalan. Dengan sebab Allah izinkan, maka berjalanlah dia. Maka Allah berjalan. Allah yang mengizinkan dia jalan. Jadi kalau orang yang tak belajar tentang ilmu usuluddin dengan sebenar-benarnya, dia kata dia ni sesak ni. Dia ni duk buat sesak. Pokok bergoyang, Allah yang menggoyang. Memang kalau Allah Ta'ala tak goyang, tak ada tak. Jadi Allah bergoyang. Allah.
Nah, sampai dia sebut Allah ada di dalam poket dia. Ha. Nah, ini yang dipanggil musyahadah. Sebab apa? Dia takut nak letak apa sebarang jenis sesuatu yang syubhat dalam diri dia. Tang mana pun Allah duduk ada tengok. Ha. Dia nampak tang situ ada Allah, tang sini ada Allah. Maka segala perbuatan dia tu yang kata dia tinggi daripada muraqabah. Nah, dia nampak dia sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga dan takut sebab dia nampak. Musyahadah ni dia nampak pandangan mata hatinya. Apa yang berlaku ke atas dirinya, segala musibah, segala kebaikan, segala bala yang berlaku, dia nampak Allah bagi. Nak marah pasal apa? Dia bagi. Nah, maka jangan marahlah. Terimalah. Bila ada musyahadah, datanglah muraqabah. Bila ada muraqabah, datanglah ilmu. Bila ada ilmu, datanglah redha. Bila ada redha, maka hadirlah sabar. Itu yang tertinggi. Kemudian kata lagi ada tambahan sikit. Dan tasdik orang musyahadah tiada seperti tasdik orang yang tiada memandang. Melainkan akan Allah jua. Ni tahap apa ni? Tahap Nabi-Nabi. Tahap para Rasul. Musyahadah tadi tahap wali. Musyahadah tadi tahap wali. Sementara hak yang tertinggi ni dia tak pandang lain dah. Lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kalau kita tengok musyahadah ni macam cerita Rabi'atul Adawiyah. Saya suka jadikan dia sebagai ikutan, sebagai idola kita yang mana ketika dia menerima sedekah daripada seorang jariah, seorang hamba jariah kan, dia mula-mula dia terima tetamu. Dalam rumah dia ada sebuku roti. Datang 2 orang tetamu dalam rumah dia. Ada hanya sebuku roti. Lepas tu, tetamu dua-dua tu lapar. Duk pandang ke roti dia ni. Tiba-tiba mai seorang peminta sedekah. Minta sedekahkan. Dia ada sebiji roti. Kita bayangkan ada 3 orang meminta. 2 orang tetamu ni dah tentulah. Ada bertamu kita kena jamu ayat sejuk pun tak apa. Dan dia memang hajat dia nak bagi kat tetamu 2 orang ni. Tetapi dia rasa sebiji roti ni tak cukup untuk 2 orang. Mai seorang. Aku bagilah kat seorang tu. Hak 2 ni tunggu sat. Orang yang ada musyahadah ni. Jadi, dia tunggu sat tetamu ni. Apa yang dia beri makan. Dia faham kami ni pun lapar ni. Kalau tak ada abuan lah. Kok dapat sebiji roti tu boleh kita share seorang sekerat. Seorang sebelah. Tengok dia pergi bagi kat orang lain yang minta. Orang tu dah main lambat. Dia bagi kat orang lain. Tak ada abuan lah. Dia tahu apa yang terdetik di dalam hati tetamu dia 2 orang tu. Dan kemudian, dia kata tak apa, tunggu sat lagi ada. Datanglah seorang jariah bawa 1 dulang. Bawa 1 dulang roti. Roti baru masak. Harum, wangi. Mai bagi dekat dia, ditutup dengan kain putih. Bila mai, benda baru masak ni, keharuman dia memang sedap lah. Tetamu dia harap nampak banyak. Rupanya patutlah sebiji tu. Dia bagi orang rupanya orang tak mai lagi banyak. Dia buka penutup roti tu. Dia kira. Ada 9 biji. Dia kata, siapa bagi? Tuan dia bagi, dia kata. Kata jariah ni, tuan dia bagi. Ini dia kata, kalau macam tu, ini bukan aku punya. Bawa balik. Bagi balik dekat Tuan Hang. Yang ni bukan aku punya. Bagi balik dekat Tuan Hang. Apa kata tetamu dia? Tetamu dia yang kita kata level mungkin macam kita ni. La ilaha illallah, tadi sebiji dia bagi dekat orang lain. Ni orang bawa mai dah 9 biji. Dia kata bukan dia punya juga. Lepas tu, hak yang jariah ni hamba lah. Hamba perempuan yang tukang bawa ni. Patah balik lah. Bagi kat tuan dia. Tuan tu tengok, pasal apa Rabi'ah tak mau ambil? Dia suruh bagi balik. Tuan tu buka, penutup. Pasal apa tinggal 9? Aku bagi tadi 10 biji. Pasal apa tinggal 9?
Kata Jariah, aku tak makan daripada kemarin. Lapar sangat-sangat. Mungkin hang tertinggal untuk memberi makan pada aku. Maka dalam perjalanan aku ambil, aku makan sebiji tu. Untuk memberi tenaga agar aku dapat berjalan terus sampai ke rumah Rabi'ah. Kata tuan dia tak apa. Tuan dia ambil sebiji balik, tambah. Jadi balik 10. Jadi balik 10, pergi hantar. Dia kata tak apa, pergi hantar balik. Tuan tu kenal dia. Ha? Tuan tu kenal siapa Rabi'ah. Tak kisah cerita siapa tuan tu. Ha? Okey. Bila tuan tu suruh si Jariah ni pergi hantar, sampai di rumah Rabi'ah tu Adawiyah, dia buka penutup dulang roti tadi, dia kira ada 10. Yang ni aku punya, dia kata. Yang ni aku punya. Tadi spesial 9 biji. Kenapa dia bersikap macam tu? Jariah ni jadi heran. Macam mana dia boleh tahu ke aku yang makan? Dia tahu ke aku yang makan? Itu yang kata orang musyahadah ni. Dia nampak janji Allah pada dia. Orang yang bersedekah, 1 dapat 10 kali ganda balik. Pasal apa? Aku main 9 biji saja. Sepatutnya aku dapat 10. Orang musyahadah tu. Orang yang saksikan terus-menerus pandangan dia dengan pandangan mata hati terus. Dengan penyucian jiwa dia, dia tahu yang ni bukan hak aku. Hak aku punya 10. Kekasih aku dah kata, kalau aku bagi 1, aku dapat 10. Kekasih aku tak pernah menyalahi janji. Kasih dia Allah lah. Jadi dia ambil, bukan dia nak makan kat dia. Tak. Sebab dia dah musyahadah. Dia dah saksikan. Betapa kebesaran, keagungan, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, kemurahan, Allah Taala ke atasnya. Dia kata ini aku, bukan dia nak makan pun, dia nak bagi semua tu kat tetamu dia. Okay, siapa tuan yang tukang hantar roti tu? Itulah Hasan Basri. Sebab tu Hasan Basri tak marah kepada Jariah dia, kepada hamba dia. Aku tahu, dia kata. Rabi'ah Adawiyah ni dia pandangan yang terus menerus. Pandangan dengan mata hati, dengan jiwa dia. Kita jangan buat lagu tu lah dah. Sat lagi kita pun buat lagu tu pakai orang tak bagi dah. Amboi. Orang bagi 1, mau banyak-banyak. Kita bukan musyahadah, okey? Itu contoh orang yang musyahadah. Okey, musyahadah ini tak sama dengan orang yang memandang melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini para Rasul. Tahap, level ataupun darjat orang musyahadah ni takkan sama dengan level para Nabi dan juga para Rasul. Betapa hebat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Jika tidak, Allah Ta'ala takkan lantik mereka menjadi wakil Allah di muka bumi ini untuk disebarkan agamanya. Sebab mereka ini amanah. Mereka ini benar. Mereka ini bijaksana. Mereka ini menyampaikan. Maka Allah Ta'ala beri keseluruhan pada mereka. Di samping Allah Ta'ala letakkan ujian-ujian hebat untuk mereka. Lagi hebat ujian yang diterima, lagi tinggi darjat itu naik. Itu kehebatan yang Allah Ta'ala bagi kepada para Nabi dan juga Rasul. Okey, ini darjat yang boleh kita perhati tengok. Saya kata kita sama-sama muhasabah, musyahadah, muraqabah, tenung-tenung balik. Aku ni nombor berapa, ya Allah? Aku ni yang mana 1, ya Allah? Tapi pastikan kita bukan hak nombor 1. Kita bukan hak yang taklid tu tadi. Sebab batal. Batal. Tak kira dia kata. Tapi kata Imam Abu Hanifah, kira. Dia tetap dipanggil Islam. Tapi kosong. Bunyi tin kosong dengan bunyi tin. Kita boleh dalam tin. Kalau tin tu penuh berisi, kalau kita tepuk bunyi dia berbeza. Betul kan? Kalau tin tu kosong, kita tepuk bunyi yang berbeza. Namun dia tetap tin. Begitu juga dengan kita. Cakap orang yang berilmu dengan cakap orang yang tidak berilmu berbeza. Cakap orang yang berilmu ada pengisian, ada nasihat, ada kebaikan, ada budi pekertinya. Cakap orang yang tidak ada ilmu, dia langsung tak takut dekat siapa-siapa. Itu perumpamaannya. Jadi kita tengok, kita ni darjat yang nombor berapa? Maka kalau kata nombor 1, henjak pergi naik nombor 2. Kalau nombor 2, naik sikit nombor 3. Dapat muraqabah jadilah. Musyahadah ni, tahap wali ni, no? Mana nak tahu? Di kalangan orang muslimah,
Ada wali-wali Allah. Kan kita tak kenal wali. Lepas dia mati baru kita kenal dia jadi wali. Jadi, maka yang muktamadnya bahawasanya iman itu tasdik pada hati jua. Dan bahawasanya mengucap dua kalimah syahadah itu syarat bagi melakukan hukum dunia jua. Seperti jikalau mati ia dimandikan, dikafankan, disembahyangkan atasnya dan ditanamkan dia pada kubur orang Islam. Dan bahawasanya iman itu bertambah dan kurang. Dan bahawasanya segala amal dan ta'at itu syarat bagi kamal. Jadi kamal maksud dia apa? Sempurna iman. Okey. Secara qaul dan muktamadnya, iman itu iaitu dia kata tasdik pada hati juga. Membenarkan dalam hati. Adalah iman. Nah, kalau dalam diri orang tu adanya syahadah, maka adanya iman. Kita ini dilahirkan. Pada telinga kanan diazankan. Nah, oleh wali kita. Katalah kalau kita lahir dalam keadaan yatim, tak ada bapa. Mungkin pak menakan. Nah, pak menakan. Ataupun mana-mana orang yang dilantik untuk mengazankan di sebelah telinga kanan dan iqamat di sebelah telinga kiri. Nak menceritakan pada kita hayat kita ni tak panjang. Antara azan dan iqamat. Itulah hayat kita. Tempoh kehidupan kita ni sat saja. Selama tempoh mana? Selama tempoh azan dan iqamat. Tak panjang umur kita. Memang tak panjang. Teratur je. Cuma kita tidak diberitahu bila tarikh, masa dan juga tempat. Kita tak diberitahu. Tapi itulah jarak dia. Tak jauh mana pun. Dan yang mana dia kata, apabila setiap kali diazan dan diiqamatkan, maka tertanamlah dalam hati kita kalimah la ilaha illallah. Apabila kita dah boleh berkata-kata, maka kalimah awal, ajaklah anak kita sebut Allah. Allah. Biar walaupun lidah dia masih bergulung keras, dia sebut yang terlebih dahulu sebelum dia panggil mak dengan abah dia. Dia sebut dahulu dengan panggilan Allah. Walaupun dia bunyi saja. Kita yakin dia sedang menyebut Allah. Nak tanamkan apa? Tasdik dalam diri dia. Lepas tu ajak kalimah syahadah dekat dia. Agar kalimah itu menjadi tasdik yang terpahat di dalam hatinya jua. Di mana kalimah yang kita ucap di mulut. Yang kita lafaz di mulut. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ianya dia kata itu untuk memberi syarat kepada kita. Nak bagi habaq kat orang, aku pernah dengar. Dia mengucap. Iaitu Islam. Orang tanya, dia ni Islam ke? Kafir ke? Tengok di badan ada tetu-tetu. Tengok rambut merah-merah. Tengok pakaian tak macam orang Islam. Kata orang, aku pernah saksikan dia mengucap. Jadi kalimah syahadah yang terzahir daripada bibir mulut kita itu untuk membuktikan pada dunia jua yang kita itu Islam, maka mati kita disembahyangkan, dimandikan, dikafankan dan dikebumikan di tanah perkuburan orang-orang Islam. Itulah yang disebutkan mana syarat nak dikebumikan sebagai orang Islam, hendaklah ada kalimah syahadah di dalam diri dia. Itu tentang level iman. Iman, kalau bicara tentang iman, agak tekanan sedikit sebab iman ini berkait rapat dengan tauhid. Tauhid tu iman, iman itu tauhid. Ada orang yang tak mau belajar ilmu tauhid. Pasal apa? Tak reti, tak faham. 10 dah mengaji dekat Tok Guru, 10 Tok Guru tu mati, dia tak mati lagi. Duk tak faham situlah. Kitab ni lepas satu kitab lain, lepas satu kitab, lepas satu kitab. Allah. Duk tak reti-reti situlah. Daripada kitab senipis-nipis kitab sampai setebal-tebal kitab, duk tak reti-reti situ. Dulu dia kata dia biasa mengaji sifat 20. Kan kita orang kampung sifat 20 dulu mengaji. Kat Tok Guru dulu mati dah Tok Guru tu. Jumpa Tok Guru ni, mengati juga Tok Guru ni. Dia yang tak mati-mati lagi. Tapi dalam tak mati tu tak faham lagi. Belajar juga. Sampai satu masa Allah Ta'ala buka pintu hati kita, dia masuklah. Tapi belajar juga. Sebab tu orang yang ada iman,
dia ada amal soleh. Dia nak bagi tambah iman ni. Ha? Kena ada amal soleh dia. Bila ada amal solehnya, maka sempurnalah imannya. Kamal lah. Ha? Okey. Kita tengok seterusnya. Iman itu terbahagi 3 bahagian. Ha? Ketahui olehmu bahawasanya iman itu 3 bahagi. Pertama, bertambah dan kurang. Iaitu iman segala umat daripada manusia dan jin. Ha. Boleh tambah, boleh kurang. Iman kita. Seluruh umat manusia. Nah, seluruh umat manusia orang awam. Dan juga bangsa jin. Kena hari dia rajin. Lebih dah hari itu. Kita tengok kalau dalam Al-Quran. Allah Ta'ala selalu menyeru-nyeru kita untuk beramal soleh. Banyak amalan soleh yang kita buat. Maka banyaklah iman kita. Bertambahlah iman kita. Kan dalam Al-Quran ya Allah Ta'ala ulang berkali-kali. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Nak suruh buat apa? Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kemudian, ya ayyuhalladzina amanu wa'amilus solihat aqimus solah. Wahai orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Buat apa? Amal soleh apa? Aqimus solah. Dirikan sembahyang. Kemudian diseru lagi. Ya ayyuhalladzina amanu wa'amilus soleh. Dalam surah yang berbeza-beza. Dalam tempat yang berbeza-beza. Diulang berkali-kali. Dengan ya. Ya itu apa maksud? Kalau dalam ilmu nahunya. Ya itu harfun nida. Ayyuha itu munada. Yang diseru. Nah. Amanu. Orang yang diseru. Munada ilaih. Itu bahasa nahu. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran pada perkataan ya ayyuhal ladhi. Ya ayyuhal. Ya ayyuhal. 360 kali. Diulang-ulang dalam Al-Quran 360 kali untuk apa? Untuk panggil kita. Ya ayyuha. Ya ayyuha. Ya ayyuha. Nah, ya tu apa dia? Ya tu huruf nida. Huruf nida ni satu seruan. Huruf nida ni sebenarnya dia ada banyak. Dia ada 9. Tapi satu ni yang Allah Ta'ala guna dalam Al-Quran. Sebab apa? Sebab bila Allah Ta'ala panggil ni, panggil sungguh-sungguh. Aku panggil hampa sungguh-sungguh, suruh beriman. Kalau hampa kata hampa beriman, hampa kena ada amal soleh. Amal soleh apa tu yang dia? Kutiba alaikumusiyam. Dia suruh kita puasa. Dia suruh kita sembahyang, dia suruh kita buat zakat, dia suruh kita buat haji, dia suruh kita buat baik kepada dua ibu bapa. Tu yang dia ulang sampai kata 360 kali. Amanu. Amanu. Kita ada ucap amanu. Amanu. Sebanyak 1,500 kali Allah ulang di dalam Al-Quran. Amanu. Berimanlah kamu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman. Amanu tu orang yang beriman. Sallu alaihi wasallimu taslima. Selawatlah kamu ke atas Nabi dengan sebenar-benar selawat. Dan sejahteranya. Jadi kalau kita orang beriman, berselawatlah. Itu amal solehnya. Amanu 1,500 kali. Ya ayyuha 360 kali. Maknanya Allah Ta'ala ni panggil kita sungguh-sungguh. Panggil kita sungguh-sungguh untuk jadi orang yang beriman dan yang beramal soleh. Apa yang kita nak kena buat bila ada iman dan amal soleh, maka apa yang Allah Ta'ala suruh buat, itu yang dia. Sebab tu kita baca Quran. Ada yang disebut. Yang dia panggil, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaum min qaumin. Hai orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Dia kata, kalau hampa orang yang beriman dan yang beramal soleh, hampa kena jaga. La yaskhar, jangan kamu menyakiti satu kaum kepada satu kaum. Mulut lidah kena jaga. Jangan duk kata dekat orang ikut suka saja nak berkeluar mai. Peliharalah lidah kamu. Walaupun hang buat amal soleh, hang semayang, hang berzakat, hang berhaji, hang pergi umrah tak berhenti. Hang buat segala kebaikan, tapi mulut lidah hang tak pandai jaga.
Tak boleh kira juga hang bagi sedekah mulut lidah hang kata kat orang. Tak boleh juga. Ni Allah Ta'ala didik kita. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai panduan sebab kita nak tambah iman. Kita manusia biasa. Kita sejenis level makhluk manusia biasa yang hidup bersama dengan jin. Dan mana di dalam hati kita selalu diganggu gugat oleh satu lagi makhluk yang bernama syaitan. Maka dengan sebab itu kita kena jaga-jaga di atas landasan yang lurus. Kita terus berhati-hati. Ianya boleh menyebabkan amal kita, iman kita bertambah dan juga kurang daripada amal yang kita lakukan. Wallahualam. Kita cerita pasal satu ni dulu, insya-Allah. Minggu depan kalau ada rezeki, kalau Allah Ta'ala panjangkan umur, lapangkan kita, sihatkan tubuh badan kita, kita akan sambung level yang seterusnya pada pembahagian iman tu lagi. InsyaAllah Ta'ala. Sebelum tu, saya ada satu soalan daripada sahabat kita yang bertanya berkenaan dengan ahli saudara lah, ahli saudara yang dia terpaksa bawa diri oleh kerana tak tahan dengan ahli keluarga. Apa yang patut diambil? Ayah pun tak mau, adik-beradik pun tak mau. Mungkinlah ada permasalahan dalam keluarga. Jadi dia mengambil satu jalan pintas. Pergi lari duduk jauh-jauh berhijrah. Tak duduk dekat dengan rumah adik-beradik, dengan ayah dia, dengan keluarga. Dengan sebab jauh hatilah kita kata jauh hati. Adakah itu memutuskan silaturahim? Jawapannya ya. Jawapannya ya. Kita memutuskan silaturahim apabila kita bawa diri jauh dengan satu niat, aku tak mau dah balik pergi kat mereka. Tetapi, kalaulah kita bawa diri kita pergi untuk meredakan suasana. Tak mau duduk dekat-dekat, duduk bergaduh. Tak maulah nak bergaduh lama-lama. Pindah petang lain. Tetapi bukan niat nak putus silaturahim. Masih nak menghubungkan silaturahim. Cuma tak mau nak bergaduh panjang. Bila dah semua pakat duduk dekat-dekat, macam-macam angkara yang berbunyi. Jadi maka ketika itu tak berdosa. Tapi dengan satu niat, aku tetap akan berbaik dengan mereka. Mereka tetap saudara aku dunia akhirat. Ayah dan ibu tetap ayah ibu aku di dunia akhirat. Walaupun aku disakiti, walaupun aku dikhianati, walau aku dizalimi, hati aku sentiasa akan memaafi. InsyaAllah Ta'ala kita duduk di dalam iman dan redha daripada Allah. Tapi kalau kita berpindah dengan satu sebab, duduklah hampa, aku tak mau dah. Kita putus saudara. Aku takkan kembali dah tengok mati ke hidup ke. Itu berdosa. Jadi kita pilih satu jalan. Kita duduk jauh. Dengan sebab bukan kita benci. Tetapi kita demi menjaga suasana ahli keluarga itu agar tidak terlalu keruh. Bila dah dekat ni orang kata busuk. Kata orang tua hak jauh tu wangi. Biarlah sekali-sekala jumpa. Namun persaudaraan tidak diputuskan. Maka itu dapat pahala. InsyaAllah Ta'ala. Sekadar itu yang mampu saya bagi jawapan. Okey, saya buka jawapan yang lain. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sarima. Okey, nak tanya lebih kurang soalan tadi itulah. Ya. Tapi yang ni mengenai IPA 2 lah. Tapi ni nak tanya tentang IPA 2 bukan di sinilah, di Zimbabwe tu. Macam ni. Okey, macam ni. Sebab macam dia selalu diganggu gugat lah oleh IPA 2. Macam kalau beli rumah ke beli kereta memang akan persoalan lah, ketimbul lah. Siapa. Lepas tu dia tarik diri lah. Dia tarik diri daripada keluarga IPA 2 itu dengan keluarga mak mentua dia lah. Tapi dia tetap telefon. Macam telefon tanya khabar. Cuma dia tarik diri lah kalau ada majlis apa-apa dia tak pergi sebab tak mau. Timbul perselisihan lah. Sebab memang kalau bertemu memang tiada perselisihan. Kira mesti tak kenal saja. Jadi dia tarik diri dan dia niat dia tak putus silaturahim sebab dia akan tanya khabar-khabar IPA 2, khabar mak mentua. Macam itulah. Mohon Ustazah bagi pencerahan macam mana. Ya, baik. Terima kasih Kak Sarimah. Terima kasih banyak di atas soalan yang diberi.
Kita bukan nak putus silaturahim, tetapi kita beralah. Dalam bahasa yang lebih mudah faham, kita beralah. Kita tak mahu nak gaduh banyak-banyak. Nah. Jadi kita tarik diri. Dengan sebab macam contoh saya kata tadi. Kita tarik diri kerana nak meredakan suasana. Kalau kita ada dalam majlis tu, mungkin suasana orang tak seronok. Orang tengah suka-suka kita masuk majlis tu, orang tengok muka kita, orang jadi tak seronok. Jadi kita rasa macam tu, maka lebih baik kita tarik diri. Namun bukan niat kita untuk memutuskan silaturahim. Kita selalu bertanya khabar. Andai dia sakit, kita doakan. Andai dia susah, kita bantu dia. Kita terus menerus menghulurkan segala jenis bantuan. Dan yang terbaik, kita terus berdoa untuk mereka agar satu hari nanti mereka bukakan hati mereka untuk menerima kemesraan daripada kita. Jadi maka itu tak berdosa selagi mana kita tak berniat untuk memutuskan silaturahim dengan mereka. Maka dibolehkan kita berjauhan diri bukan kerana kita benci, tapi kita beralah. Nah, kita tak mau perbalahan itu berterusan dan menyebabkan kita yang tak berapa nak sabar ni mengeluarkan kata-kata yang lebih dahsyat daripada orang lain. Maka sebab tu kata Rasulullah, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, nah, falyaqul khairan aw liyasmut. Allah Taala, Rasulullah bagi pilihan dua. Cakap yang baik-baik saja. Kalau tak mau cakap yang baik-baik, diam. Kalau tak mau diam, cakap yang baik-baik. Kalau tak mau cakap yang baik-baik, diam. Okey, kita memilih. Macam soalan pada Kak Sarimah tanya ni, kita memilih untuk berdiam. Diam kita tak boleh nak duduk di tengah-tengah orang yang tak suka kita tu, kita nak diam, tak boleh. Orang tak suka, angkat kaki, pergi duduk jauh-jauh. Berdiam. Itu. Tetapi bukan atas niat nak putus silaturahim atau nak bermusuh sampai mati. Tidak. Nah, atas satu niat, tak maulah cakap banyak-banyak, saat lagi jadi pasal. Kan Rasulullah bagi dua pilihan dia kat kita ni. Hang cakap yang baik-baik. Kalau kita cakap yang baik-baik, tu dah Ustazah Maidah. Dia peli-peli pula kita. Nah, kita bagi nasihat yang baik-baik. Sejak-sejak jadi Ustazah ni, lagu tu, lagu ni, lagu ni. Sebenarnya, bisa tu makan dalam bila orang kata kat kita macam tu ni. Nah, jadi kita ni, bila ada orang kata macam tu, mula kita nak balas tak elok. Maka kita nak jaga mulut lidah kita daripada cakap yang tak baik. Kita nak berdiam. Berdiam. Cara yang lebih baik berdiam ni, tak usah duduk dalam majlis tu. Keluarlah pergi duduk jauh sikit. Tarik diri, beralah. Itu tidak mengapa Kak Nah. InsyaAllah Kak Nah. Sama-sama lah kita nak minta doa pada Allah. Allah berikan kesabaran pada kita banyak-banyak. Itu saja Kak yang termampu saya sampaikan. Ya Kak Sarimah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Kak Ana. Kerana macam kita kan beli perabot ke atau kita ada lansir-lansir lama tu kita bagi dekat jiran kita lah. Adakah boleh macam tu atau dapat pahala tak kita bagi benda-benda yang kita dah pakai dah? Terima kasih Ustazah. Okey, baik. Sama-sama kasih. Kalau nak ikut pesanan daripada Allah dan juga Rasul. Allah pesan, lan tanalul birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun. Tidak akan tercapai sesuatu kebaikan sehingga kamu sanggup memberikan sesuatu benda yang baik yang hampa suka. Yang paling hampa suka hampa bagi dekat orang. Okey, kalau kita nak bagi, bagilah benda yang terbaik. Contoh macam Kak Ana kata, kita ada perabot. Perabot tu kita dah pakai lah. Kemudian kita niat nak beli baru. Kita ni bukanlah sampai level musyahadah. Bukan sampai level muraqabah. Level biasa-biasa. Kita ambil perabot tu, kita beli yang baru, kita bawa rumah kita. Hak yang lama tu elok lagi. Bukan kata tak elok. Tapi pasal keinginan hati kita nak beli yang baru, kita bawa masuk yang baru. Maka yang lama tu kita bagi dekat adik-beradik kita ke, dekat jiran kita ke. Adakah itu berdosa? Tak berdosa. Kita tak buang macam tu saja. Kita bersedekah. Walaupun pada sedekah benda, dah dia tak mau pakai, baru dia bagi ke hampa. Tengok, dia tak mau pakai pun elok lagi dia bagi. Masih elok. Nah, boleh digunakan. Bahkan orang tu boleh guna berbelas tahun lagi dia boleh guna. Jadi benda tu benda elok.
Adakah dapat pahala? Dapat pahala. Walaupun sebesar zarah kita bersedekah kerana Allah, ada pahalanya insya-Allah. Nah, insya-Allah Terima Kak Ana. kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Kak Noh. Kak Noh. Ya, Lama tak tengok nak Kak tanya. Noh. Ya, silakan Kak Noh. Okey. Baik, nak tanya. Tadi kan katakan kalau seorang tu bersyahadah walaupun gaya hidup dia bukan dia tak amalkan yang Muslim lah. Kalau dia meninggal, kita kebumikan di tanah perkuburan orang Islam. Macam mana pula dengan seorang yang bunuh diri? Dia bunuh diri kerana kecewa ke kerana apa, dan memang tahu dia memang bunuh diri bukan inilah bukan dianiaya atau sebagainya. Macam mana tu dengan pengurusan jenazah dia? Okey, baik. Terima kasih Kak Noh atas persoalan ini, iaitu berkenaan dengan status orang yang bunuh diri. Status orang yang bunuh diri ini, okey, di sisi Allah Ta'ala, kalau dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut haram. Haram kamu membunuh diri. Sebab hanya yang layak mengambil satu-satu nyawa adalah Allah jua. Allah jua yang layak untuk mengambil nyawa. Dan Allah tahu ketika mana layak kamu hidup dan ketika mana layak kamu mati. Sebab tu kita jangan ambil alih kerja yang telah pun Allah Ta'ala lantik kepada malaikatmu untuk buat ni. Tapi bila kita ambil, maka kematian itu dianggap sebagai kematian yang sesat. Baik, tetapi ianya, kita tengok ianya tetap layak dikebumikan di tanah perkuburan Islam jikalau demi menjaga kemaslahatan ahli keluarga yang ditinggalkan. Contoh kata anak sekian mati bunuh diri. Orang tak tanam mayat dia di tanah kubur Islam. Orang pergi tanam dia di perkuburan Hindu, perkuburan Cina. Apa jadi kepada ahli keluarga dia? Aib. Maka dipandang pada satu pendapat Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Hanafi, dalam diri dia ada syahadah, ada tasdik, maka ianya tetap disempurnakan, disembahyangkan, dikafankan dan juga dikebumikan di tanah perkuburan Islam, cuma tak diletak di dalam lungguk yang terbaik. Dia diletak di hujung-hujung, di tepi-tepi. Kalau ada pagar, dia duduklah di tepi pagar. Kalau ada dalam perkuburan tu, jangan letak kat depan pintu masuk. Sebab bila depan pintu masuk, orang selalu bagi salam. Letak di hujung last sekali. Untuk orang yang mati bunuh diri. Namun dipandang, kata Imam Syafi'i, pada syahadah dia. Pada tasdik lah. Pada tasdik yang kita rajak tadi. Dan dalam hukum pernah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apa patut kita buat kat orang yang suka ambil nyawa dia sendiri ni? Kata Rasulullah, orang ni orang yang tak beriman dengan qada dan qadar. Bila dia tidak beriman dengan qada dan qadar, maka tidak ada rukun iman yang sempurna dalam diri dia. Selayaknya orang itu dikebumikan bukan di tanah perkuburan yang bukan Islam. Letak di atas bukit, di dalam hutan, letak dia seorang-seorang. Dan ketika baginda marah, kata Nabi, sepatutnya jangan diuruskan jenazahnya, dibuangkan bagi anjing makan. Sampai pernah dia kata macam tu. Sebab Nabi marah. Awak kalau putus asa dengan rahmat Allah, jangan sampai bunuh diri. Kata Nabi, selayaknya mayat itu dibuang, begitu saja. Tetapi demi menjaga kemaslahatan ahli keluarga si mayat itu, maka dia tetap disembahyang, dikafankan dengan cara Islam dan dikebumikan di tanah perkuburan Islam, tapi letak dia di hujung-hujung. Kan macam tanah perkuburan ni, dia ada satu section. Lungguk ni keluarga ni saja. Lungguk ni keluarga ni saja kan. Dia tak duduk di kalangan ahli keluarga. Dia duduk jauh daripada orang. Itulah cara pengurusan ketika zaman kita lah ni. Itu saja yang termampu saya sampaikan. Kak Noh. Kalau macam pengurusan, ada orang yang enggan nak terlibat dalam pengurusan jenazah tu, macam mana? Boleh.
Boleh kalau dia enggan, sekurang-kurangnya ada tukang menguruskan dia bagi mandi, sembahyangkan, kebumikan. Nah, sekurang-kurangnya ada 4 orang dah boleh sempurnakan jenazah tu. Kalau orang lain tak mau. Contoh kata orang baik kita, jom pergi tengok mayat. Mayat siapa? Mayat orang bunuh diri. Tak mau pergi lah. Boleh. Tak menjadi salah. Harus untuk dia tidak pergi. Tak mau pergi lah dia tu mati bunuh diri. Maka lebih baik jangan diraikan orang yang sedemikian. Tak usah pergi lah. Kadang-kadang orang kita ni hak tu yang dia nak pergi tengok sangat. Oh, jom kita pergi tengok orang mati bunuh diri. Tak usah pergi tengok. Tak usah pergi tengok. Itu yang sebaiknya. Tapi pada orang, katalah siapa pun tak mau uruskan. Semua orang tak suka. Maka kita yang tahu memandikan jenazah. Kita kena pergi saat lagi mayat tu busuk. Kena pergi sempurnakan dia. Atas fardu kifayah. Okey Kak Noh. Okey, terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak Syimah. Adakah sama juga dengan macam orang yang murtad? Pengurusan orang yang murtad. Misalnya lepas dia murtad, tiba-tiba berlaku kemalangan, dia meninggal. So, macam mana tu? Okey. Baik Kak Syimah. Orang yang murtad, dia tak sama. Dia tak dimandi, tak disembahyang, tak dikafankan, tak dikebumikan di perkuburan Islam. Kerana dia murtad, dia dah keluar daripada Islam. Maka dia dikira mana agama yang dia keluar. Tak diambil dah. Walaupun dia pernah bersyahadah, tetapi oleh kerana dia murtad, dia dianggap sebagai riddah. Murtad tu, di antara hukum Kristen ni, boleh bunuh dia apa? Kalau dia mati dalam keadaan murtad, maka dia bukan lagi Islam. Memang kita orang Islam tak boleh ambil dah dia. Sebab dah murtad, tak sama pengurusan dia. Terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ji, Ustazah silakan. ingat tak? Dengar, saya dengar. Alhamdulillah saya dengar. Ada satu soalan kat sini kan. Dengar nah, Alhamdulillah. Okey, ada satu soalan. Dia tanya, sekiranya kita lupa sujud yang kita lakukan itu adalah sujud yang terakhir. Contohnya macam tahiyat akhir kan. Maksudnya sujud yang terakhir itu sebenarnya dia baru sujud sekali. Dan dia rasa macam dah sujud kali kedua. Jadi adakah lepas bagi salam tu ataupun sebelum bagi salam tu dia kena sujud sahwi dulu sebelum maksudnya sebelum bagi salam tu perlukah dia sujud sahwi dulu? Okey. Sejalan insya-Allah saya cuba jawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, dia terlupa sujud yang kedua. Ini sujud yang terakhir lah. Sujud yang terakhir dia rasa dia sujud dah tetapi dia belum, padahal baru sujud pertama. Patutnya bila lepas sujud pertama tu dia duduk baca doa antara dua sujud. Tapi dia baca tahiyat akhir. Sebab dia terlupa. Kalau dia baca tahiyat akhir tu dia bagi salam. Kalau dia belum sempat bagi salam, dia teringat, dia dah baca dah. Fil alamin innaka hamidum majid. Patut dia bagi salam. Dia teringat, dia baru sujud sekali. Ketika tu dia wajib kena sujud. Dia tak boleh buat sujud sahwi lagi. Dia wajib kena sujud balik. Sebab apa? Sujud yang kedua itu adalah rukun. Rukun. Dia wajib buat balik. Dia wajib buat balik. Dia sujud balik yang kedua. Lepas tu dia duduk. Dia wajib baca tahiyat akhir balik. Dan kemudian dia kena buat sujud sahwi sebab berlaku pergerakan yang melebihi daripada yang diharuskan dalam solat. Bila dia teringat, dia kena sujud balik. Sujud tu bukan sujud sahwi. Sujud itu adalah sujud rukun fi'li yang dia tak buat sujud kedua. Kemudian dia duduk, dia baca tahiyat akhir sampai selesai. Sebelum dia bagi salam, dia buat sujud sahwi 2 kali. Sujud sahwi dengan sebab dia lupa. Kemudian dia duduk dan dia bagi salam. Itu kalau dia belum bagi salam. Tetapi kalau dia dah bagi salam, dia terbagi salam. Dia bagi salam. Kalau dia bagi salam, belum sempat salam itu berlalu selama 7 saat. Okey? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia boleh masuk balik dalam sembahyang. Walaupun dia dah bagi salam. Sebelum berlalu 7 saat, dia boleh masuk balik dalam sembahyang. Duduk balik tahiyat. Dan kemudian sujud balik yang kedua. Baca tahiyat dan seterusnya. Kalau dia
Kalau dia keluar lama dah. Dia sampai kata, Allah, aku lupa baca tahiyat. Aku lupa sujud kali kedua. Aku terus duduk baca tahiyat. Patah balik, usolli lain, buat daripada mula sampai habis. Sembahyang itu dianggap batal kerana tidak mencukupi rukun dan syarat. Itu tertinggal rukun fi'li. Nah, kena buat balik. Kena buat balik. Saya bagi 3 cara. Pertama, sebelum bagi salam teringat, patah balik buat. Kemudian buat sujud sawi. Kemudian yang kedua saya dah bagi salam. Sebelum berlalu 7 saat, dia teringat, masuk balik buat. Dengan sujud sawi. Dan yang ketiga, dah sampai dah lama, melebihi 7 saat, 1 minit dah, teringat, patah balik, usolli lain. 3 cara. InsyaAllah nah. Okey, Ji. Boleh faham no? InsyaAllah. Mudah-mudahan tu fahamlah yang apa ni sahabat minta maaf. Mudah-mudahan sahabat yang bertanya nah, mohon maaf atas kekurangan saya nah. Okey, lagi satu soalan Ustazah. Dia kata kalau makmum masuk solat jemaah masa imam baru habis rakaat kedua. Imam baru baca Al-Fatihah tapi laju. Makmum tak sempat kejar nak habiskan Fatihah bersama imam. Bila imam rukuk, bolehkah makmum turut rukuk walaupun tak sempat habiskan Al-Fatihah? Boleh tak Ustazah? Okey, boleh. Katalah kita masuk-masuk, imam dah rakaat kedua, dia tengah baca Ar-Rahmanir Rahim. Kita ni ingat sempat. Kita baru Allahu Akbar, dia dah waladhdallin. Kita pun pulang. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawm. Sampai kat Maliki Yawmiddin dia rokok. Ketika tu kita rokok. Sebab Fatihah kita ditanggung oleh imam. Kita dapat rakaat tu. Jadi kita sempat rokok bersama-sama dengan imam. Rokok dalam Tumakninah. Jadi walaupun Fatihah kita tu sekerat. Nah, jangan perhabis. Kalau perhabis, imam bangkit daripada rokok, rakaat tu tak dapat kat kita. Okey? Kita masuk, imam tu baca Fatihah dah habis, kita baca baru sekerat. Walaupun sampai kat Ihdinas siratal mustaqim. Dia rokok. Potong Fatihah kita sampai sekerat tu saja. Nah, kita ikut dia rokok. Maka kita dapat rakaat tu. Kalau tidak, dia bangkit daripada rokok, kita tak dapat rakaat tu. Okey, itu tentang masalah masbuk. Okey, nah, insyaAllah nah. Okey, insyaAllah. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillah. Sama-sama kasih. Alhamdulillah. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustazah. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah offer. Ya, Ustazah offer. InsyaAllah. Kita kan ada di rumah, tak ke mana. Saya tanya soalan yang berkenaan dengan tasdik ni. Yang golongan yang kedua tasdik yang mengetahui dengan dalil ni. Contoh kata kita berdepan dengan seorang yang tak sempurna iman lagi lah, tapi dia mengetahui lah, contohlah katalah seorang budak seseorang tu dia dah hafal Quran semua lengkap ataupun hafal hadis kan, tapi iman dia tak sempurna lah. Dia mengetahui dalil semua kan, tapi iman tu tak sempurna kan. Macam mana kita nak berdepan dengan seseorang macam ni lah. Kita tahu dia mengetahui, tapi iman tu yang tak sempurna lagi. Okey, baik. Terima kasih Janita. Ini satu persoalan. Siapa betul? Bukan tasdik nah, dia tasdik. Tasdik. Sod dal yaqaf. Tasdik. Tasdik. Kalau tasdik, hak yang syaddah tu. Tasdik. TASDIQ. Tasdik. Okey. Tasdik ini. Okey. Contoh yang Janita bagi, macam mana kita nak mengadap dengan orang macam ni. Dia ada Quran 30 juzuk. Dia ada hadis dalam diri dia. Tapi dia tak pandai guna. Okey. Ibarat macam kita beli pisau mahal. Orang kata tajam pisau tu. Beli. Ambil pisau tu. Bubuh dalam rumah. Balut dengan kain apa semua pun ambil. Simpan. Tajam ke pisau? Tajam. Hang pernah guna? Tak pernah guna. Tapi tajam. Macam mana hang boleh tahu kata tajam? Okey, mahal. Kata tajam tapi tak pernah guna. Itu perumpamaan orang yang ada dalam dada dia
hadis dan juga Al-Quran, tapi dia tak pernah guna. Ibarat macam pisau yang mahal, dibeli tapi disimpan, maka akhirnya dia akan tumpul. Macam mana kita nak mengadap dengan mereka? Okey, pada pengertian ilmu itu bukan sekadar menghafaz tetapi beramal. Apa? Ada ilmu, kena amal. Ilmu dah ada banyak dah, tapi tak ada amalan. Bila tak ada amalan, maka tak akan membuahkan hasil yang lumayan pada pokok yang indah, yang dah bercabang. Tak ada buah. Nah, macam mana cara kita nak bagi dia berbuah? Bukan sekadar berilmu, tetapi ajak dia beramal. Maka ceritakanlah tentang ilmu dan amal. Dia boleh kongsi kat kita ilmu yang ada dalam dada dia, dan kita boleh kongsi amalan yang kita belajar sikit-sikit ni. Maka dia akan keluarkan fatwa-fatwa, dalil-dalil Al-Quran daripada ilmu dia. Okey, dia berkata, ni ayat ni begini-begini. Kita share sikit. Itu ya, amal dengan ilmu ini kena selari. Kalau ada ilmu tinggi macam mana, syaitan tu cukup tinggi ilmu dia. Iblis ni ilmu dia nombor 1 punya tinggi. Apa yang dia tak tahu? Semua dia tahu. Nah, tapi oleh kerana tiada amal dan akhlaknya, dia jatuh kepada tahap yang paling rendah. Nah, jadi macam mana? Ceritakan kepadanya tentang amal dan akhlak untuk dia membuahkan hasil yang sempurna, maka sempurnalah iman dia. Kalau tidak, tak sempurna imannya. Itulah, biasanya saya bagi contoh lah. Saya bagi contoh diri saya. Waktu mula-mula belajar ilmu agama, kami disuruh menghafaz. Hafal ni buta tulis punya hafal. Waktu tu menghafal kira Alhamdulillah. Kira macam 2-3 kali baca masuk. Selagi ambil hadis hafal. Tapi satu apa pun kita tak tahu. Bila suruh baca pula. Dia tak faham sebenarnya apa yang dia hafaz. Daripada mana nak memfaham? Daripada amalan. Daripada amalan. Bila masuk main amalan, diperhiasi dengan akhlak, dicampur dengan ilmu yang ada, maka indahlah sempurnanya dia. Sebab tu kita kena seimbangkan kedua-duanya, seiringkan kedua-duanya, maka jadilah dia iman yang sempurna. Kena ada amal. Kok mana nak main amal ni? Kena cerita. Kena cerita bagi dia faham. Biasanya orang muda, saya tahu. Saya pernah melalui suasana macam ni. Kami diwajibkan untuk menghafal. Tahun pertama, masuk-masuk, suruh hafal 40 hadis. Hafal. Tu hadis Imam Nawawi tu saya boleh hafal 40. Tapi satu apa pun aku tak tahu. Aku hafal saja. Saya bagi kitab ni hafal satu kitab. Hafal juga. Tapi satu apa pun aku tak tahu. Rupa-rupanya tak ada amalan. Sekadar ilmu tapi tak beramal, kosong. Kata tak sempurna. Apakah yang menyempurnakan? Adalah amalan. Wallahualam. Takat tu yang saya mampu bagi tahu. Jadi tanah saya ambil contoh tentang diri saya. Baik, Tazah. Sebab tu orang suka kata, menghafal Quran tapi perangai macam mana apa. Mengaji pondok tapi perangai macam mana jin. Orang suka persalahkan tempat kita belajar ilmu. Sedangkan itu akhlak kita, akhlak kita tak baik sebab amal kita kurang. Wallahualam. Terima kasih, Tazah. Sama-sama kasih. Okey, Ustazah, satu soalan lagi boleh ke? Ya, silakan. InsyaAllah boleh. Ustaz sedang tidur. InsyaAllah. Okey, dalam keadaan macam PKP sekarang ni kan ramai yang buat macam Grab Food, semua macam bahagian penghantaran. Jadi ada sahabat yang bertanya, dia kata anak dia buat kerja macam tu lah. Jadi dalam keadaan yang macam tu kadang-kadang dihantar oleh syarikat dia ke kedai yang bukan non halal food. Contohnya restoran Cina. Jadi kan dia akan hantar makanan yang bukan daripada bukan halal lah, maksudnya non halal kan. Jadi dia kata adakah dibolehkan ataupun apa hukum anak dia buat kerja macam tu, sedangkan dalam apps tu dia tak tulis pula okey ni kedai ni
kedai Islam ke contohnya lah kan, ataupun yang ni kedai yang non-Muslim ke. Jadi boleh tak dia buat kerja macam tu? Maksudnya hantar makanan bukan Islam, maksudnya bukan non-halal lah pada orang bukan Islam tu. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih atas soalan ni. Tak boleh. Tak boleh. Apabila dia dalam aplikasi tu tak ada. Dalam apps dia tak ada. Tapi bila dia pergi sampai ke kedai tu, tengok kedai tu kedai non-Muslim. Dan barang yang akan dia beli pun barang yang non-halal. Yang tidak halal. Maka ketika tu dia kena berhenti. Berhenti daripada di kedai tu, balik boleh bagi tahu dekat company, dekat syarikat dia yang dia ni orang Islam, dia tak boleh bercampur adukkan. Dia kerja tu sebab dia nak cari rezeki. Rezeki ni nak jadi darah daging kita yang kita nak bawa balik ke akhirat nanti, yang akan Allah Ta'ala tanya ambil daripada mana rezeki sumber kan. Jadi bersumberkan daripada hasil kerja di atas tindakan kerja kita bercampur aduk halal dengan tak halal, rezeki itu dinamakan syubhah. Apabila dia dinamakan syubhah, maka lebih baik kita jangan hampiri. Jalan terbaik bagi tahu dulu, bagi tahu dulu kita orang Islam, tak boleh begini. Tak boleh pergi beli barang di kedai bukan Muslim dengan sebab makanan tu makanan tak halal. Kita diharamkan, menghampirinya pun haram. Apatah lagi tolong pergi beli yang tak bagi. Lagilah tak boleh. Rezeki ataupun gaji yang bakal, upah yang bakal kita dapat, itu juga dinamakan haram. Maka lebih baik tinggalkan pekerjaan itu. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil, kata Allah. Mata'un qalil. Ianya hanya sekadar mata', harta benda yang bersifat sedikit ya. Mata'un qalil fid dunya. Harta dunia ni sikit saja. Kita tergemar kepada upah dunia, maka kita membelakangkan hukum Allah. Tak boleh. Terbaik tinggalkan. Boleh kita berbincang atau mungkin kita cari sahabat-sahabat yang non-Muslim. Hampir kat kedai ni tolong beli hantar-hantar, aku tak boleh. Sebab agama aku melarang. Kena berani menyuarakan apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kerana Islam itu tegas atas hukum qata'i. Tegas. Tak ada khilaf. Jadi kena berani. Abang dekat dia kata kita tak boleh. Tinggalkan. Rezeki Allah bagikan. InsyaAllah. Itu saja. Okey, terima kasih Ustazah. Tapi banyak yang kita tengok kan, kadang-kadang kita keluar nampak dekat depan-depan kedai non-Muslim kan, orang kita lah, maksudnya budak-budak Grab tu kan, menunggu pesanan kan. Itulah sedih jugalah. Dan bila sahabat yang bertanya macam ni kan, mudah-mudahan ada pencerahan insyaAllah. Ya, kan ada pencerahan. Ya. Tapi kan macam anak Kak dia buat panda, dia ada pilihan tau untuk kita hantar makanan halal ke tak. Kita boleh buat pilihan masa mula tu. Dia ambil yang halal saja. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia boleh buat ya. Mungkin dia ada Grab ke, delivery ke, dia tak sabar, tak tahulah. Tapi kalau panda boleh buat pilihan. Ya, Alhamdulillah. Oh, tak pastilah yang ni daripada mana kan, dia minta tolong tanya kan. Mudah-mudahan insyaAllah. Kalau panda tu boleh buat pilihan lah. Bila boleh buat pilihan, maka pilihlah yang terbaik, Pilihlah yang terbaik kerana dia akan jadi darah daging. Tapi ya betul, terima kasih pada perkongsian sahabat-sahabat kita. Jadi kita taklah rasa anak-anak Muslim kita dizalimi untuk menghantar makanan yang non halal. Jadi alhamdulillah kita bersyukur sangat. Tapi tak juga kita nafikan macam Ji bagi tahu tadi, ada di kalangan budak-budak Muslim kita yang menunggu di luar restoran-restoran non halal untuk mengambil makanan lalu dihantar. Ada. Mungkin ini bergantung kepada level iman. Level iman. Tapi alhamdulillah, apabila diberi pilihan, maka kita pilih yang terbaik. Syukur agar kita tidak dizalimi. Alhamdulillah. Terima kasih Alhamdulillah. Terima kasih Kak sharing. Terima kasih. Ya, sama-sama. Pak Zida. Okey, Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Sama-sama kasih semua. Alhamdulillah. Saya mohon keampunan yang baik itu dari Allah. Lemah dan kurang itu daripada diri saya.
yang serba kekurangan, yang cacat celah itu adalah saya. Dan sekali lagi, terima kasih untuk semua kerana meluangkan masa untuk bersama-sama kita bermuzakarah ilmu panjang umur esok. Kita jumpa lagi nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم زدنا علما نافعا وفهما واسعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وتجارة لن تبور. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم